Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini, keputusan semasa dan juga pengumuman terkini untuk keadaan Najib Razak yang dilaporkan sekarang ini menjadi huru-hara dan dalam keadaan yang tidak stabil. Berita penuh ini diterima daripada hmetro.com.my. Muktakhir Khairi Jamaluddin membuat keputusan yang pastinya mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau berkata Najib boleh beli ubat sendiri oleh Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia. Berita penuh. Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Tun Razak boleh membeli bekalan ubat sendiri dari sumber luar jika tidak mahu menerima ubat yang dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, perkara itu sudah dimaklumkan kepada ahli keluarga bekas Perdana Menteri itu. Katanya, tetapi saya difahamkan di penjara pun memang Datuk Seri bawa bekalan ubat dia sendiri. Jadi kita pun tidak ada masalah kalau dia nak bawa bekalan ubat itu, dan saya difahamkan dia memang dah bawa ke KHKL Hospital Kuala Lumpur. Dia boleh guna sahaja bekalan ubat dia, katanya dalam kenyataan itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani Memorandum Persahapahaman MOU antara Kementerian Kesihatan dan IHH Healthcare Malaysia di sini hari ini. Khairi diminta mengulas laporan media yang memetik peguam Datuk Zaid Ibrahim menggesa KKM membenarkan Najib mengambil ubat yang bekas Perdana Menteri itu selalu gunakan untuk penyakit darah tingginya. Khairi berkata, beliau sudah menyemak peraturan penjara iaitu pihak penjara akan memeriksa terlebih dahulu bekalan ubat yang dibeli keluarga banduan sebelum diberikan kepada banduan terbabit. Katanya, dan di HKL, saya maklumkan kepada pengarah, kita amalkan benda yang sama. Kalau di penjara, dia boleh gunakan ubat dia. Bila bekalan sudah sampai, dia gunalah. Jadi tak timbul yang kita menafikan dia mengambil ubat yang dimahukan. Pada hari itu, sebelum dia dibenarkan keluar ward, amalan biasa hospital kerajaan, sebelum kita benarkan pesakit keluar dari ward kita akan hantar dia balik dengan bekalan ubat yang dikeluarkan oleh farmasi hospital. Jadi ubat dari farmasi hospital kami di kementerian ini ialah ubat generik, katanya. Semalam, Khairi memaklumkan keadaan kesihatan Najib yang dimasukkan ke HKL pada Isnin adalah stabil dan bekas Perdana Menteri itu terus menerima rawatan di hospital berkenaan. Terdahulu, Khairi berkata, MOU yang ditandatangani pada majlis itu merupakan perjanjian bersejarah kerana tidak pernah dibuat dalam skala sebesar itu membabitkan 500 pesakit kanser daripada hospital kerajaan yang dipilih untuk mendapatkan rawatan di hospital swasta terlibat menggunakan fasiliti mereka. Katanya, ini program berkenaan ditaja sepenuhnya oleh pihak IHH dan kita tengok dulu kejayaan program ini, dan sekiranya kita nak melanjutkan program ini
bolehlah kita bincang kemudian sama ada kita bayar sedikit ataupun ada elemen tajaan dan sebagainya. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari hmetro.com.my dengan tajuk Najib boleh beli sendiri ubat, kata Kari Jamaluddin. Sekian berita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk memberikan pendapat dan untuk penambahbaikan pada channel ini pada masa akan datang. Selamat pagi, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Minta maaf. Beginilah. Kadang-kadang tiada masa untuk makan di mana? Di restoran. Terpaksalah makan di dalam kereta. Hanya mengambil kesempatan saja. Tidak apa. Yang penting yang kita makan itu halal. Yang penting kita makan itu kita tak curi. Yang penting apa yang kita buat itu betul, tak fitnah dan jujur. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, baru-baru ini kita tahu Lokman Adam hentam Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan Malaysia sampai dia didakwa di mahkamah. Nak kata padan muka tak tahu, nak kata kesian pun tak juga kesian lah. Okey. Apakah jadi yang bakal terjadi akhirnya Perdana Menteri buka mulut. Baru saja Akhirnya Perdana Menteri buka mulut. Habis kau kali ini Lokman Adam. Kata Perdana Menteri, saya tak pernah jumpa Dr. Mahathir. Khianat UMNO untuk kekal jadi PM. Yang nanti akan menjadi pertimbangan. Sekarang Lokman Adam kena jawab. Lokman Adam kena jawab kali ini. Akan menyebabkan sekarang kalau disuruh beri pilihan, mau percaya Lokman Adam atau percaya Perdana Menteri, saya secara jujur 1,000,000% saya lebih percaya kepada Perdana Menteri daripada Lokman Adam. Kenapa? Saya mestilah pilih Perdana Menteri. Saya mestilah pilih Perdana Menteri. Lagi pula, Lokman Adam punya latar belakang dah banyak kali dia kena saman kerana memfitnah. Jadi jika disabit kesalahan boleh dipenjarakan lebih lama lagi. Pilih Perdana Menteri lah. Ada yang okey, ceritanya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memfailkan saman karena saman lagi. Memfailkan saman terhadap bekas ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO MKT UMNO, iaitu Datuk Lokman Nur Adam, kerana memuat naik video mengandungi kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar terhadap Perdana Menteri. Ismail Sabri yang sekarang ini berusia 62 tahun, Perdana Menteri Malaysia, yang juga adalah naib Presiden UMNO, selaku plaintiff telah memfailkan saman itu ke atas kapasiti peribadinya menerusi Tertuan Kasavan pada Khamis lalu 8 September dengan menamakan Lokman 49 tahun sebagai defendant. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menerusi pernyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Lokman pada 22 Ogos 2022 telah membuat kenyataan fitnah terhadap plaintiff dalam video bertajuk "Bila Presiden UMNO panggil tak datang, tapi PM Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, bekas Perdana Menteri Tun Mahathir," kata Lokman Adam. Ini kalilah Lokman Adam kena betul dengan Perdana Menteri. Beliau berkata kenyataan berkenaan dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant, iaitu YouTube Lokman Adam, Facebook Lokman Nur Adam Official, Instagram Lokman Nur Adam, dan TikTok Datuk Lokman Adam. Okey. So sekarang sudah salah. Lokman Nur Adam kena saman oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Yang saya hairan, kenapalah Lokman Adam ini dia tidak pandai serik, dia tidak pandai insaf,
tetap buat fitnah juga. Lepas itu ramai juga yang masih percaya dia, walaupun sudah dikenakan banyak hukuman, kena saman. Tapi suka hati kamu lah, kamu masih lagi percaya dia, itu kamu punya hak lah. Teruskan percaya kepadanya kalau kamu suka. Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Kita jaga kita, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan jumpa lagi, bye bye.